Okey Angah, kita selalu dengar peribahasa yang menyatakan berkawan biar 1000, berkasih biar 1. Jadi untuk topik hari ini kita nak bercerita tentang kawan. Kawan. Okey, jadi nak tanya Angah, macam mana? Berbeza tak berkawan semasa sebelum berkahwin dan berkawan selepas berkahwin? Kita kongsi hari ni? Boleh. Okey, tapi sebelum tu kita selamat datang ke podcast Anak nak Beranak. beranak. Okey. Okey, Cu, balik pada soalan Acu tadi. Acu kata berbeza ke tak kan? Berbeza. Berbeza sebenarnya. Apa nama? Angah ada best friend yang daripada sekolah. Berempat lah kita orang ni selalunya. So ada 3 lah maksudnya. Dan memang Angah rasa sangatlah beza sebelum kita orang dah kahwin dengan selepas kita orang dah kahwin. Kalau dulu macam, walaupun Angah nak kata Angah mudah sangat jumpa dia orang, tak juga sebab faktor jarak jauh daripada dia orang yang lain tu. Tapi kita mudah je, kita mudah. Apa-apa nak datang ke, nak pergi apa, mudah. Tapi sekarang kalau nak jumpa tu, nak kena plan lama. Lepas tu, kena consider dulu macam-macam. Nak duduk kat mana, anak macam mana, husband macam mana, nak tunggu husband nak kena jaga anak lah kan, dah kita keluar kan. So, memang perlukan perancangan yang lebih teliti lagi sebab kita kena consider yang lain juga. Tapi alhamdulillah lah, walaupun macam tu, walaupun atas faktor yang kita orang makin jarang jumpa ke, kita orang, Angah tahu kita orang masih ada antara satu sama lain. Betul. Gitu. Jadi maksudnya ialah memang pasti akan berubah sebenarnya. Nak pula bila kita dah berkahwin. Okey, maknanya tak samalah sebelum berkahwin. Jadi kita kenalah pakai topi mak. Bila kita dah kahwin, maknanya kita kena akui yang bahawa kita akan akan hilanglah setengah momen-momen yang bersama kawan-kawan tu. Tapi Angah sebenarnya ialah kita masih terus boleh berkawan sebenarnya. Sebabnya dalam kita proses dah berumah tangga, nak pula dah jadi mak kepada anak 2, anak 3 dan anak 4 ni, kita masih perlukan kawan sebenarnya. Betul. Jangan kata mak tak perlukan kawan. Lagi-lagi Cu, kalau suri rumah. Nak pula Suri kalau rumah dengan dunia dia dekat rumah, dengan suami, dengan anak. Kalau dia tak ada kawan Cu, dengan siapa dia nak berkongsi rasa ke, apa-apa ke kan, nak meluahkan perasaan ke. Yes, kita ada husband kita untuk kita luahkan perasaan, kita ada family kita. Tapi kadang-kadang kita ada juga kawan yang sama, satu wavelength gitu kan, kawan sekasut. kan? Sama-sama ibu yang suri rumah, sama-sama suami PJJ, membesarkan anak sendirian. So kita ada orang yang ada kesefahaman sama dengan kita. Betul. Maknanya kawan yang satu kapal. Yang boleh bersama-sama kita berlayar dengan lautan ombak ni kan. Jadi memang penting sebenarnya mak-mak dan ayah-ayah tolonglah juga dengar, bagilah peluang mak-mak ni untuk dia luangkan masa seminggu sekali ke ataupun beberapa kali ke sebulan untuk dia berjumpa dengan kawan-kawan dia. Betul. Sebabnya sangat penting networking. Networking mak-mak ni jangan besar kuasa dia, power dia besar sebabnya mak-mak ni bila dia ada kawan, dekat situlah dia dapat meluahkan perasaan, dia boleh brainstorming, dia boleh menyelesaikan masalah dia kan. Kadang-kadang perkara tu simple je. Contohlah Acu pernah dulu kan dengan kawan lah cakap, aduh letihnya lah dengan gunung kain ni, banyak betul lah hari-hari. Lepas tu kawan bagi idea, why not yang ni, hanger je, jangan lipat-lipat. Okay, hanger je. Beli je hanger banyak-banyak dan hanger je. Jadi waktu kita fasa yang kepenatan, waktu tu nak menyiapkan PhD, bagi Acu petua kawan tu sangat berguna masa tu. Sangat membantu pada masa tersebut kan. Benda tu nampak simple Cu. Sangat simple. Simple je sebenarnya. Tapi dengan satu tu, kita rasa memang menjadi. Betul. Dan kita boleh terus aplikasikan. Betul. Jadi sebenarnya networking mak-mak ni kita kena bina. Dia takkan terjadi sendiri.
ya, kita kena bina maksudnya dekat sini kita cari kawan yang sama fikrah, satu kepala, satu matlamat, satu tujuan yang sama. Sebab tu orang kata yalah walaupun berkawan biar 1,000 tapi dalam 1,000 tu mak-mak kena pilih yang Kita betul boleh lah. trust. Yang kita boleh trust. Jadi bila kita dapat bina networking yang baik, kita boleh support each other. Betul, Kita akan sokong menyokong, akan membantu di antara satu sama empowering. lain. Yes, empowering. Betul. Acu, kalau macam kita ni Cu, kita ni adalah ibu yang bekerja. Betul. So kita ada masa untuk keluar daripada rumah kita untuk adalah jumpa rakan sekerja yang mungkin mudahlah sikit nak cari yang sekasut dengan kita tu kan. Mesti mereka pun ibu juga kan, ada anak macam sama juga, mungkin ada suami PJJ juga. So mudah untuk meluangkan masa untuk bersama. Tapi compare dengan suri rumah Cu, diorang punya peluang tu nak ada agak limited. So apa yang diorang boleh cuba, mungkin dalam grup mak ayah dekat taska anak ke, ataupun grup sekolah kan, mak ayah anak dekat sekolah, ataupun jiran tetangga ke yang kita rasakan bersesuaian dengan kita, yang sama dengan kita, daripada situ kita boleh dapat dalam suri rumah. Betul. Selain tu Angah, kalaulah suri rumah ataupun mak-mak yang bekerja tapi limited sangat kawan di pejabat, salah satu alternatifnya mereka boleh cari melalui online sekarang ni. Ialah online ni tidaklah sama seperti bersemuka. Tetapi kalau kita cari kawan-kawan yang online ataupun grup ataupun page ataupun community yang dapat menyokong di antara satu sama lain, even online pun sangat membantu. Betul, Angah ada tengok juga kat Facebook yang grup macam homeschool. Contohnya kan. So homeschooling ni barulah juga dekat Malaysia. So kalau kita nak buat sendiri, yang rasa memang kita tak boleh nak buat. Okay. So dia memang kena ada satu community dia yang boleh tolong supaya kita tak tersasar daripada apa yang sepatutnya. Bila homeschool ni memang kena disiplin yang tinggi yang rasa. Kita orang dua-dua bukanlah homeschool kat anak. Tapi rasanya memang disiplin dia orang kena tinggi untuk pastikan dengan anak sendiri. Lepas tu kesabaran mesti tinggi lah Cu. Tinggi belaka lah. So dia memang power dekat situ lah. So dia orang ada satu community kat situ. Ataupun mana ibu-ibu yang memang macam Angah PJJ tu pun rasa dah cukup payah dah Angah rasa kan. Apa sokongan yang dia boleh dapat. Diorang mesti akan perlukan bantuan. Tapi dari segi apa, adakah macam orang lain mungkin memandang macam benda tu alah tak perlulah. Mereka berada di keadaan yang berbeza dengan yang ni. So mungkin tak berapa applicable sangat lah kan. So bila kita ada satu senasib dengan kita, mudah untuk kita dapatkan cadangan ataupun bantuan ataupun buah fikiran yang boleh kita terima. Jadi Acu pun sendiri ada anak autism ni. Acu join grup autism Malaysia. Angah pun join di Facebook. Kita pun join. Betul. Sahabat-sahabat online di situ memberi pendapat, pandangan kan. Jadi sangat membantu sebenarnya. Betul. Kita tak rasa kita seorang je. Kita tak rasa yang kita ada masalah tu. Kita tahu orang lain pun ada. Dan ada orang ada cara untuk handle situasi yang kita rasakan kita dah stuck tu, at least terbuka sikit. Betul. Macam tu. Yalah, kadang-kadang ni kita nak berkawan ni macam kita kata tadi lah, selain daripada kena pilih yang betul-betul, kita berkawan dengan semua. Bukanlah kita kata tak nak kawan tak. Kita berkawan dengan semua. Betul. Tetapi untuk yang kita nak luahkan masalah, yang nak kita kongsikan, ataupun kita nak lebih rapat, ataupun kita nak kecilkan jurang kita dengan dia tu, kita kena berpada-pada. Inilah batasan Cu. Batasan. Ada batasan dia yang kita kena jaga. Jadi kalau kadang-kadang berkawan biar 1,000, berkasih biar 1 tu, bila dah tak ada batasan, berkasih tu jadi 2-3. Beribu juga. Bahaya juga kan. Bahaya juga di situ. Betul. Jadi untuk kita ni, mak-mak ni kita kena sedar yang kita ni adalah mak. Okey, berkawan tak samalah macam dulu-dulu. Mungkin dulu-dulu kita berkawan, kita boleh balik pukul 10 malam. Kita boleh keluar sana sini, bercuti sana sini. Tapi bila dah sampai kita dah jadi mak, inilah pengorbanan sebagai mak yang kita kena akui dan raikan yang kita kena ada batasan. Betul. Kan even tak mak pun tetap ada batasan dia. Apatah lagi mak kan. Benda ni yang rasa biasanya mak tu mungkinlah dia dah terasa dah. Dia memang tak keluar pun dah. Balik kerja terus masuk rumah, terus uruskan anak.
ayah-ayah pun boleh guna benda ni sebenarnya. Ya, betul. Ayah pun sama. Ya, dah lepas balik kerja tu, tolonglah tengok kat anak. Ya. Sementara wife masak, Ya. jangan pula pergi keluar mengopi, tengok bola ke kat stadium ke sampai dah maghrib balik. Lepas tu dah nak maghrib tu pergi masjid pula. Ya. Pergilah masjid tak masalah pun. Alhamdulillah. Sampailah ke isyak. So bini tadi yang baru balik kerja tadi dengan masak tak siapnya lagi ke, anak lagi, mandi, dengan dia nak solat sendiri lagi, maghrib sekejap kan. Betul. So kena ada toleransi. Ya, toleransi tu penting. Ya. Jadi dua-dualah kena ada tahu boundaries. Tahu boundary. Perlukan tahu batasan. Ni kawan dengan lain jantina pun satu juga banyak sekarang ni isu di pejabat, di tempat kerja. Mula-mula bercerita meluahkan tempat kerja. Lepas tu naik pula stage pada meluahkan hati dan masalah kan. Tak puas hati kat suami di rumah, tak puas hati dekat isteri di rumah. Jadi perkara tu sebenarnya virus. Virus yang sangat bahaya. Jadi nak berkawan, kena tahu batasan ya. Terutama yang lain jantina. Ya, maknanya kadang-kadang selain kita berdua ada yang ketiga yang boleh bisikkan perkara-perkara yang tak elok lah. Rasa kalau yang ni, yang ketiga tu orang fikir bila fizikal je cu. Dalam WhatsApp tu pun cu. Ya. Kalau rasa tak ada keperluan, tak perlulah mesej berdua. Tak perlu. Lepas tu nampak emoticon ya. kan, love besar, love kecil, love pecah ke apa ke, tak perlulah. Dan satu lagi kita kena ingat, di tempat kerja adalah tempat kerja. Jangan panggil dia abang. Jangan panggil adik, tak payah. Guna bahasa formal. Kalau encik, kalau tuan, dan kalau puan. Jangan panggil yang. Ini sebenarnya satu gangguan seksual tau. Betul. Kalau dia starting sikit-sikit je. Kalau orang tu dah tak selesa, sebenarnya itu adalah satu gangguan. Jangan panggil sayang, jangan panggil yang pada orang yang tidak berkenaan dengan kita. Betul. Jangan buka ruang. Kawan je. Betul. Gurau je. Biasa macam je. tu. Gurau je. Kawan je. Yes, yang je itulah starting point dia. Ya, betul. So kalau zaman dulu-dulu akak angkat, abang angkat, lama-lama terangkat. Banyak-banyaklah angkatnya. Ya. Jadi isu di tempat kerja, perhubungan di tempat kerja ni sebenarnya bahaya. Kalau tak pandai kawal. Suri rumah adalah isu lain. Untuk yang dah bekerja ada isu lain juga. Macam tu. Betul. Tak maulah tepuk-tepuk tampar lain jantina. Betul. Dan itulah yang jantina. Even sama jantina pun kita ada batas juga sebenarnya. Kita berkawan, tak bolehlah kita nak cerita semua perkara berkenaan dengan rumah tangga kita, ya, keburukan semua perkara. Kita berbalik kepada niat dan matlamat asal kita untuk berkawan adalah untuk kita nak saling bantu-membantu, empowering. Itu mesej kami dalam podcast kami. Betul. Maknanya kita ni sekarang ni apa pun perhubungan adalah untuk kita membantu dan saling menyokong di antara satu sama lain demi untuk kesejahteraan diri kita dan keluarga kita dan serta orang sekeliling kita lah. Itu dia sebenarnya. Lagi satu Angah rasa bila kita ada kawan ni, kita ada ruang untuk diri kita sendiri sebenarnya. Ataupun self-care lah. Self-care. Sambil-sambil kita berborak dengan kawan kita, tak perlu lama pun sebenarnya. Tak perlu lama pun. Kalau tak mampu jumpa secara bersemuka, call pun tak apa, WhatsApp sahaja pun tak apa. Kita pun faham juga kawan kita pun mestilah busy juga kan. Tapi biarlah ada seseorang yang kita percaya, diorang ada untuk kita dan kita pun ada untuk diorang. Berbalik kepada podcast awal-awal kita dulu, the power of berborak. Kan kita kena meluahkan sebenarnya. Jadi bila ada kawan ni, walaupun tak perlu lama tapi berkualiti, sebenarnya kita ada ruang untuk meluahkan. Betul. Sokongan emosi tu penting. Sokongan emosi, betul. Sebab mak ni yang rasa jadi mak tu, cabaran yang lain yang rasa okey je lah, fizikal ke, dari segi duit ke, yelah memang ada cabaran. Tapi yang paling penting adalah emosi kita Kita tak didedahkan sangat ataupun ditrain untuk ada ketahanan emosi yang macam mana bila jadi mak. Kita tahu susahnya jadi mak bila kita kahwin awal-awal tu, sakit beranak, mengandung, sakit beranak. Lepas beranak tu ada benda lagi sakit. Banyak lagi menunggu. Yang sakitnya nak menjaga anak, membesarkan anak, mendidik anak tu supaya jadi
yang sebaiknya. Ya, Benda memang tu perjalanan tu sangatlah panjang. betul. Kalau bersalin tu kalau mengandung 9 bulan settle. Kalau yang bersalin tu paling-paling tak tahulah berapa hari, berapa jam, tak tahulah Ya. berapa lama kan. So settle. Yang Hmm. ni lama lah Ya. kan. Ya. Lama. So macam mana kita nak mengawal emosi dan mental kita ni supaya kita mampu memberikan yang terbaik untuk anak kita. Sebab anak kita hanya bergantung pada kita. Ya. Kawan kita tu dia ada banyak lagi dah yang dah besar Ya. kan. So anak kita ni bergantung pada kita. Berbalik kepada apa-apa hal pun kita memang center kita pada anak kita sebenarnya. Betul. Betul. Jadi Angah, untuk kita fokus pada self care dengan kawan-kawan ni sebenarnya tak adalah perlu mahal-mahal. Kita jangan tertipu dengan media sosial yang tunjukkan kawan mak-mak yang minum kopi-kopi dekat hotel-hotel mahal ke, tak perlu sebenarnya. Even di gerai mamak pun boleh. Kita buat dengan cara kita. Cara kita. Pergi kedai kata orang gerai ABC, makan goreng pisang, tepi Betul. jalan pun sebenarnya itu adalah self care. Betul. Dengan kawan kita. Dan mungkinlah ayah bolehlah bincang dengan ayah untuk seminggu tu ambil lah sekali ke ataupun 2 minggu sekali ke, luangkan masa ayah dengan anak-anak dan mak keluar sekejap bersama kawan-kawan. Setengah jam ataupun sejam. Sejam lah. Pergilah mengopi kat mana-mana untuk mereka meluahkan, melepaskan apa yang dah terpendam berminggu-minggu. Sebab macam kita kata tadi lah, mereka mempunyai kasut yang sama, jadi mereka mempunyai perasaan yang sama, naluri yang sama kan. Angah ni Angah agak bersyukur juga sebab Angah ada acu dekat dengan Angah. Ya. So bukanlah Angah kata Angah tak perlukan kawan Angah, tapi Angah ada satu lagi sos untuk Angah melepaskan apa yang Angah rasa. Iaitu acu. So kalau rasa macam penat, okay, nak pergi jumpa acu kejap. Jumpa sekejap je. Balik kerja tu. Kadang-kadang bawa je anak-anak jumpa acu. Memanglah bawa je lah angkut. Tapi sambil tu borak je apa yang kita rasa. Kadang bukan meluahkan pun, cuma nak berborak. Supaya keluar sekejap daripada apa yang kita biasa rutin fikirkan. Sentiasa tu. Rutinkan tu, keluar sekejap untuk stabilkan balik. Betul. Kadang-kadang kami bancuh Milo, cicah biskut hapseng je, bukannya makanan hebat-hebat sangat sekarang kan. Tapi sekarang ni kita tak minum Milo dah, kita minum Coco je. Tak minum dah Milo ni. Okay. Yelah, ada orang ada pelbagai cara lah kan untuk kita meluahkan. Jadi kesimpulan dia, mak kena berkawan. Tapi dengan had dan batasan yang tertentu lah. Kita pun tahu apa had dan batasan tersebut. Betul. Harapnya dengan kita berkawan ni secara tak langsung dengan networking yang kita dah berjaya buat ni, lama-lama kita akan dapat bina satu komuniti yang saling membina, saling membantu, saling empowering each other. Yang membina komuniti ibu-ibu yang resilient. Ada apa je yang datang pada kita, kita mampu tangani. Kita tak ada dah isu mak kutuk mak sana, mak ni rasa dia lagi hebat daripada mak yang belah sini, dia rasa anak dia lagi hebat daripada orang sini. Semua orang ada kelebihan dia dan semua orang ada kekurangan dia. So apa yang kita boleh bantu adalah untuk sama-sama bangkit. Dia macam ni lah Ngak. It's okay kalau mak tu pilih untuk bekerja ataupun suri rumah. It's okay juga kalau mak tu pilih untuk homeschooling ataupun school biasa. Betul. It's okay juga untuk kalau mak tu pilih untuk hantar anak ke taska ataupun hantar rumah pengasuh. Mana kita menghormati setiap pilihan-pilihan yang mak ada tu. Mak yang memilih, biarkan. Tak perlulah kita kata patutnya macam tu, dia patut macam ni. Jadi sepatutnya perkara tu tak berlaku. Betul. Jadi secara langsungnya sebenarnya podcast anak beranak ni adalah objektif dia ialah kalau boleh kita nak bina satu komuniti kan. Betul. Komuniti mak-mak yang dapat empower each other. Betul. Kita kalau boleh tak nak ada golongan mak yang rasakan dia lagi hebat. So yang tu dia memandang rendah pada golongan satu lagi. Macam tu kan. Level tak nak juga orang ni minum cicah-cicah biskut je, kita orang minum kopi kat kedai Starbucks. Gitu kan. Macam tu lah lebih kurang. Kita bukan promote Starbucks tapi macam tu lah. So ada level. Macam tu gitu kan. Tak nak gitu kan. Ataupun kita tak nak juga mak yang rasa rendah diri sebabkan dia suri rumah ataupun dia susah dan sebagainya. Tak, sama je. Kita ni di pandangan mata Allah ni sama saja. Sama ada mak tu senang ke, mak tu susah ke, kita adalah mak.
Setiap orang adalah unik, Mm-mm. mempunyai kelebihan dan kekuatan tersendiri. Cuma cara macam mana je kita nak cungkil kekuatan dan kelebihan kita tu je yang akan membezakan kita. Betul. InsyaAllah. Rasanya mungkin dengan step kita sikit-sikit macam ni kan, kita create awareness sikit tentang motherhood sikit, tentang being resilient waktu kita menjadi ibu ni. Harap-harapnya kita pun dapat memberikan semangat pada orang lain juga yang ada masalah apa-apa, yang rasa tepu stuck, tak tahu nak buat apa ke. Harap-harapnya kita orang pun dapat bantulah sebersedikit yang tu. Angah, kita pun open kepada mak-mak, ibu-ibu di luar sana jika ada pandangan ke, ada cadangan ke, ada cadangan ke untuk topik, tajuk ataupun nak collab, tak ada masalah. Betul. Nak bersama-sama berkolaborasi pun tidak ada masalah. Jom sama-sama kita dalam podcast Anak Beranak, kita bina satu komuniti mak-mak yang resilient, mak-mak yang empower di antara satu sama lain. InsyaAllah. So sampai sini sajalah Cik. Okay. Kita jumpa lagi untuk next episode. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen dekat video kami di YouTube dengan juga dekat Spotify pun ada. So itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.